Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana, ya Allah yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian, wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami, waj'alna minal ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami ini, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pertemuan ini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaika wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami tenang hati dalam majlis ini khususnya. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit di kalangan kami ini, serta keluarga kami, kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hablana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah juga kepada kami hikmah, iaitu ilmu yang memahamkan kami kehidupan dunia dan akhirat, serta Engkau golongkanlah kami ini bersama-sama dengan orang-orang yang salih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kurniakanlah, ya Allah, dari sisi-Mu kepada kami jalan hikmah, rahmah, serta Engkau pandukanlah dalam seluruh hidup kami, urusan kami, jalan petunjuk-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, tersambung ayat muka surat 33, buku kita, nota kita, muka surat 33, surah Al-Ahzab ayat 6, 28, 29, 30. Tapi kita fokus ayat 6 dulu. Kalau sempat kita sambung. Ayat 6 ini berada pada muka surat 418, ya. 418, 418. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا
kana dzalika fil kitabi mastura. Sadaqallahul azim. An-nabiyyu, nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut nabi itu automatik kita kena selawat. Kalau tidak kita dianggap bakhil, bakhil. Aula ni lebih aula lah. Kita pun bahasa kita juga aula. Lebih, kalau awal pertama kan. Kalau kabir besar, kalau paling besar akbar. Kalau awal yang pertama, kalau paling awal aula. Gitu. Aula paling diutamakan, aula. Isim tafdil daripada awal. Awwala yu'awwil aula. Bil mu'minin kita terjemah dengan orang-orang mukmin ataupun kepada orang mukmin. Nabi itu lebih diutamakan kepada orang mukmin min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Ini satu ayat yang lengkap ni, bukti situ. Jumlah ni dia panggil jumlah khabari. Jumlah khabari, apa makna jumlah khabari? Berita. Dia bukan perintah, dia bukan larangan. Dia adalah satu berita yang datang kepada kita dalam bentuk simple sentence, iaitu satu ayat yang biasa, tidak ada satu orang kata satu taukid yang macam inna ke qad ke apa, tak ada. Dia tu an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kenapa tidak datang dengan taukid? Kerana ini dah dimaklum dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang kita boleh rujuk, hadis sahih, tuan-tuan boleh tulis hadis sahih atau boleh rujuk balik. Hadis ini berbunyi wallazi nafsi biyadih, wallazi nafsi biyadih, dan demi diriku di tangannya, dan demi diriku di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman mana-mana kamu. Ahadu ni kita terjemah mana-mana kamu, mana-mana orang di antara kamu tidak beriman, hatta sehinggalah akuna, hatta akuna, sehingga aku ini menjadikan padanya ahabba ilaihi, lebih mengasihi kepadanya, min nafsihi, daripada dirinya sendiri, wa malihi, daripada hartanya, wa waladihi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua manusia. Ini hadis Nabi. Sekali lagi saya baca, wallazi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba, baca ahabba, isim akun, khabar akun, ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis ini ada dalam tafsir Ibn Katsir. Dalam tafsir Ibn Katsir, Prof boleh rujuk tafsir Ibn Katsir. Gitu. Maknanya tidak beriman, wallazi nafsi biyadih, demi kekuasaan, demi diriku di tangannya, di tangan Allah. Biyadihi biyadillah lah. Mana kita ini
Nabi ni tunduk pada Allah. Ini antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia serah pada Allah segala-galanya. Sebab segala diri dia tu untuk Allah. Allah kata tidak antara yang Allah nak ialah Nabi itu kena diutamakan. Tidak beriman ahadukum, seseorang kamu, sehingga dia jadikan diri dia mengasihi Rasulullah tu lebih daripada diri dia, harta dia. Walad ni anak. Kalau pemimpin ni walad ni, dia kata orang bawah dia. Kalau kita kan AJK kena tu walad juga. Walad ni orang yang mengikut dia. Maksud anak, wana si ajma'in, dan semua manusia. Apa alasan? Apa alasan? Kan? Kenapa kita kena kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pada diri kita? Lebih kepada segala-galanya. Agak-agaklah tuan-tuan rasa. Dalam tafsir Ibn Katsir juga ada sebut alasan. Sebab dua sebab. Pertamanya, kalau kita dengan anak-anak kita, dengan kita mati, tak adalah kan, tinggalkan amal. Harta kita tinggal kepada waris-waris, kan? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia kita perlu contoh dia, di akhirat kita cari dia lagi. Dia yang memberi syafaat kepada kita. Agama ini tidak akan lengkap kalau tidak ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita sesama kita ni berakhir dengan kematian dan harta diwarisi, adalah kan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dalam agama cari Rasulullah, dalam lepas mati cari Rasulullah, bila kita nak masuk syurga cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Nabi aula, lebih diutamakan kerana melibatkan dunia dan akhirat. Kehidupan, orang kata, yang sejahtera di akhirat. Gitu. Dia kata dalam hadis Nabi sebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ana aula bi kulli mu'min min nafsihi. Akulah lebih diutamakan kepada setiap mukmin daripada diri dia. Fa ayyuma rajulin mata wa taraka dina fa ilayya wa man taraka malam fala warastahu. Dia kata mana-mana orang lelaki, mana-mana orang yang mati, maka dia meninggal agama, besok dia akan jumpa saya. Tetapi sesiapa yang meninggal harta, dia mewarisinya. Itu bezanya dah. Maknanya kita tinggal harta, mati tinggal harta, orang lain mewaris. Tapi kalau dia mati, kemudian dia beragama Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi terjawablah kalau ada apa-apa isu, kalau orang tanya kenapa kita ni kena sayang pada Nabi sangat. Sebab kita nak hidup akhirat. Nabi pemberi syafaat. Nabi akan memutuskan segala-gala kehidupan akhirat nanti. Sallallahu alaihi wasallam.
Wa azwajuhu, habis ayat tu. Wa azwajuhu, ayat lain tu. Mana ayat yang lengkap lain. Kita an-nabiyyu bagi depan kan. Wa azwaju, ju tu bagi depan, ju tu. Dia macam mubtada balik. Ummahatuhum khabar, predikat. Dan isteri-isteri Nabi itu ibu mereka. Ibu ni bukan ibu macam ibu kita lah. Ibu kata Ibnu Katsir fil hurmah, pada haram untuk menderhakai atau untuk menyakiti dia, wal ihtiram, pada memberi penghormatan, wal ikram wat tauqir wal i'zam, dan mengagungkan mereka. Lakin la tajuzul khulwah bihinna, tetapi tidak boleh kita duduk bersama mereka. Kayak ibu kita boleh duduk serumah tidur sekali. Tetapi ibu yang dimaksudkan di sini dari sudut-sudut memberi penghormatan, memuliakan dia. Haram kita kahwin, haram kita menderhakai dia, gitu. Tapi dari sudut duduk sekali tak boleh macam ibu kita. Dan juga kalau ibu, anak-anak tak adik-beradik, kita dengan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhuwah, saudara seagama. Tapi kalau kita adik-beradik, kita boleh tak payah tutup aurat. Tapi dengan anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama je lah, haram juga kita buka aurat, gitu. Cuma dari sudut tu jelah, ummahat dari sudut penghormatan, mengagungkannya, tidak boleh kita derhaka kepadanya dan menghina dia, seperti mana ibu-ibu kita. Okey, ini semua pandangan begitu. Baik, jadi wa azwajuhu ummahatuhum, itu ayat yang kedua. Wa ulul arhami, ulul albab, ulul arham, ulul absar. Ulu ni kalau yang kita terjemah, yang mempunyai hubungan. Kita guna bahasa Melayu ada juga ulu kan, ulu kapak, ulu parang, hak pemegang. Sebab ulu ni penyambung. Dia kapak dia dengan mata dia penyambung. Sini dia panggil ulu, yang mempunyai hubungan dengan tu. Orang Melayu, bahasa Melayu ni ada Arab, ada Inggeris. Jadi ulu ni dia berubah. Kadang-kadang kita jumpa ulu, kadang-kadang kita jumpa uli. Uli dia tukar waw, waw kepada ya. Jadi ulu, uli. Dari sudut makna sama je lah, ulu, uli. Cuma bila dia duduk tempat ulu. Di sini dia ulu. Kita baca ulu sebab dia sama dengan nabiyyu wa azwajuhu wa ulu. Makna cerita yang ketiga dalam ayat ni. Pertama, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Yang kedua, wa azwajuhu ummahatuhum. Yang ketiga, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Sampai situ. Ayat ni panjang, dia tak habis cerita kecuali siapa ma'rufa. Dan ulul arham itu, apa makna ulul arham? Kaum kerabat lah. Kaum kerabat, orang-orang yang boleh menerima harta pusaka. Ulul arham dia panggil, orang-orang yang boleh terima harta pusaka. Ba'duhum, sebahagian mereka, aula, sama juga aula, an-nabiyyu aula tu benda sama tu.
lebih diutamakan dengan sebahagian yang lain fi kitabillah, dalam termaktub dalam kitab Allah. Aula tu daripada siapa? Daripada al-mu'minin. Al-mu'minin di sini maksudnya al-ansar, penduduk Madinah. Al-ansar, penduduk Madinah yang menerima kedatangan muhajirin pada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muhajirin ialah ahli Mekah yang sampai ke Madinah. Maknanya suatu ketika semasa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam Madinah, Ansar Madinah, mukmin Madinah, dia harta dia bila mati dia beri ke muhajirin. Dia beri kepada saudara-saudara yang baru masuk Islam yang tak ada harta ni kan. Dia bagi sebahagiannya bagi kepada muhajirin, kepada orang yang berhajat di kalangan muhajirin. Ini bukan orang kata bukan hukum kekal. Dia adalah keperluan saat berlakunya suasana begitu. Tapi hukum fi kitabillahnya ulul arham. Ulul arham bukan kepada muhajirin dan ansar untuk bagi harta benda yang diwarisi. Cuma berlaku saat kedatangan muhajirin dengan tangan kosong, tinggal harta, tinggal Allah naik belum rumah, kita tak boleh buat, tinggal segala-galanya kerana membawa satu din, satu kehidupan beragama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu orang-orang mukmin yang beriman di kalangan Ansar memberi harta dia, sebahagian harta dia. Bahkan ada yang berkahwin, yang ada isteri lebih daripada satu pun diceraikan dan diberi kepada muhajirin di saat itu. Tetapi fi kitabillah, sebab tu dia kata wa ulul arhamu mi ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, pada ketetapannya. Kitab itu makna sesuatu yang telah tertulis. Kita baca dalam Quran pun hukum wiras itu hukum pusaka kan. Siapa yang diutamakan. Itu hak kekal. Tapi hak berlaku pada zaman hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan itu. Illa taf'alu ila awliyaikum, kecuali apa yang kamu buat kepada aulia, kepada aulia. Dalam terjemah tu dia kata kecuali kalau kamu berbuat baik. Dia tulis di 1201 tu berbuat baik apa makna? Maksudnya orang-orang yang mukmin itu mencintai Nabi, mereka lebih daripada mencintai diri mereka sendiri dalam segala urusan. Tak, yang kedua 1201. Yang dimaksudkan dengan berbuat baik di sini ialah berwasiat yang tidak lebih daripada 1/3 harta, 1/3. Kita nak wasiat kepada harta kita pun tak boleh wasiat semua, hanya 1/3 daripada harta boleh wasiat. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya illa antaf'alu ni, engkau buat ni, buat antaf'alu al-wasiyah, antaf'alu kamu lakukan wasiat ila awliyaikum, kepada orang-orang yang akan mewarisi, pada pipit apa sama ada aulia ni, wali ni, kepada pemimpin, kepada orang-orang yang kita nak wasiatlah kepada siapa-siapa ataupun orang-orang yang akan mengurus. Aulia ni orang yang mengurus harta-harta kita. Ma'rufah, secara ma'ruf. Cara ma'ruf ni tertulis, ditulis dan sama-sama setujulah, bukan paksa dak. Ma'ruf, ma'ruf makna baik, cara baik, cara paksa. Maknanya asalnya harta itu diwarisi oleh pewaris-pewaris, kecuali boleh diwasiatkan 1/3 daripada harta itu kepada orang-orang yang disebut aulia. Aulia ni orang-orang yang diberi amanah untuk mewasiat, sama ada kepada pihak-pihak tertentu
untuk kepentingan tertentu. Gitu. Nah, ini yang ketiga. Wa kana dzalika tu rujuk pada mana? Rujuk kepada 1 2 3 1 2 3 lah. Dzalika tu rujuk dzalikan nabiyyu aula bil mu'minin. Dzalika wa azwajuhu ummahatukum. Dzalika juga wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin sampai akhir ma'rufah. Dzalika fil kitab, berada dalam kitab. Kitab ini kitabul Quran. Fil kitab maknanya fi kitabil Quran mastura. Mastur sutur ni satrah maknanya tertulis secara jelaslah. Mastur ni satar, as-satrul awal, as-satrul sani. Mastur ditulis secara berbaris-baris, jelas. Masturah ditulis dalam keadaan jelas. Maknanya dalam hadis, dalam Quran ada Nabi ditulis. Contoh Nabi di dalam ayat lain, Nabi ditulis secara mastura, ialah kita boleh tengok dalam surah An-Nisa contohnya ayat 65. Dah, An-Nisa ayat 65. Kita tengok. Ini mastura. Maknanya semua, sebab tu kita kata zalika tu termasuk 3 perkara tu. Sebab ada belaka bab-bab Nabi perlu diutamakan, wa azwajuhum ummahatuhum wa ulul arham. Okey. Ayat 65 tuan-tuan. Surah An-Nisa ayat 65. Muka surah Allahumma salli 88. 88. Ayat akhir sekali, surah 88 akhir sekali, fala wa rabbika la yu'minuna. Fala, maka tidak sekali-kali, wa rabbika, demi Tuhan engkau, la yu'minun, tidak beriman mereka itu, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka tahkim. Yuhakkimu, tahkim, menyerahkan kepada engkau segala keputusan, fima syajara bainahum, pada apa-apa perkara. Fima, ma tu anything lah. Syajara ni bukan pokok. Syajara ni makna bersyajara, yang kita duduk bincang. Apa yang syajara, yang kita kelahi, syajara juga. Syajara. Syajara ni pokok asalnya. Syajara, pokok dia banyak dahan sini. Maknanya duk kelahi badi naik tak? Jadi syajara juga diri makna apa yang kita duduk khilaf. Syajara bainahum, yang kita khilaf, yang ni pandangan, yang ni pandangan gini, yang ni pandangan gini, itu panggil syajara. Jadi macam mana nak buat keputusan ni? Banyak pandangan. Tidak beriman mana-mana kamu, sehinggalah kamu menjadikan Nabi sebagai tahkim, pemutus dalam isu tersebut. Allah. Ini antara wa kana dzalika fil kitab. Itu di antara hujjah kana dzalika fil kitab. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Kemudian jangan lagi duk bising-bising. Kadang-kadang kita kan, ulama buat keputusan, ambil daripada Quran, daripada hadis Nabi, duk bising lagi. Sebab sini Allah kata, summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita. Kemudian mereka tidak ada lagi ruang dalam diri mereka haraj, rasa malu nak laksana Islam,
malu ana laksana apa yang ada dalam Quran. Orang Islam bila Nabi putus, Nabi buat keputusan, tak ada lagi haraj. Tak ada lagi haraj. Mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan. Bahkan wa yusallimu, orang Islam ini serah bulat-bulat kepada apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tak ada haraj. Ada pandangan kedua ke dalam isu kita nak tegakkan agama Allah? Saya rasa tak sesuai lah kita. Tak boleh. La haraj. Tidak ada lagi satu haraj. Rasa pilihan. Dan serahlah. Maknanya kita kena utamakan Rasulullah dan serah ke segala-galanya keputusan itu. Ini ayat yang boleh menjadi rujukan juga kepada tentang akhlak dan sifat Nabi yang wajib kita hormati. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti setakat tu je lah. InsyaAllah kita sambung besok dengan izin Allah. Ayat 3 ayat lah kalau sempat. Ayat 28, 29, 30 surah Al-Ahzab, surah yang sama. Jadi apa yang kita boleh amal dalam ayat ni ialah sallallahu alaihi wasallam, kita 3 perkara ni kita utamakanlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, selawat ke atas Nabi. Bila kita selawat ke atas Nabi, ke atas keluarga Nabi juga, kita berkasih sayang sesama ulul arham, kita beri keperluan mereka. Kenapa bila kita hari ni kita terasa sangat, ialah bila mana Nabi tu kita kena diutamakan puncanya ialah bila kita mati kita cari Nabi, tak cari harta, tak cari mak, cari ayah, tak cari adik-beradik, tapi cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Allahu akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semasa kita baca doa kafarah ini, kita minta Allah lepaskan musibah COVID daripada kita. Sebab dalam doa ini mengandungi melepaskan diri daripada musibah. Jadi antara musibah yang sedang kita hadapi yang menjadi ketakutan seluruh manusia ialah corona ini. Oleh sebab itu bila kita baca doa kafarah majlis ini, kita minta Allah SWT jauhkan, angkat musibah ini kepada sekalian orang beriman dan masyarakat kita, insya-Allah. Dan Allah gantikan dengan benda yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.